seorang lelaki ada 50 betina-betina yang sibuk mengejar seorang lelaki di saat itu. Mereka menemuinya dan berkata, nikahilah aku, nikahilah aku. Orang perempuan ni sibuk pergi jumpa dengan lelaki itu, kahwin dengan saya lah, kahwin dengan saya. Rasulullah kata tak akan berlakunya kiamat kecuali sehingga banyaknya berlaku gempa-gempa. Gempa-gempa mula bergempa, gum gum gum, kejap-kejap gempa, kejap-kejap gempa. 5.4 skala Richter, 7.2 skala Richter, kadang-kadang dengar sampai 9 skala Richter. Nak sebutnya gambaran gempa-gempa yang mula berlaku, tanda nak berlakunya kiamat yang Allah SWT nak tutup alam ini sendiri. Orang tak takut dalam buat maksiat. Orang buat jahat ni, orang berani terang-terang buat jahat. Buat jahat ni, mencuri, buat jahat dalam keadaan yang terang-terang, berzina terang-terang. Orang rakam perzinaan dia dan sebar pula perzinaan dia. Orang rakam khianat dia, bunuh kucing, bunuh orang, bunuh. Dia rakam, kemudian disebar pada orang ramai. Allahu Akbar. Dia mencuri, dia buat tayangan, dia mencuri. Dia bunuh orang, dia buat tayangan live untuk bunuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama menambahkan ilmu kita bagi membekali perjalanan hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Iaitu kita masih lagi berbicara tentang mengenai tanda-tanda hampir-hampir saat berlakunya hari kiamat. Merupakan satu perkara yang perlu kita pelajari dan kita fahami, supaya apabila kita tahu tanda-tanda itu, kita dalam keadaan sentiasa bersiap dan kita sentiasa kembali kepada Allah pada setiap masa. Dan tanda-tanda ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita dan melalui para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sampailah pada kita pada hari ini, supaya kita ni dapat sama untuk kita memanfaatkan setiap ruang dan masa kita untuk kita sama-sama membekalkan perjalanan hidup kita ini, supaya apabila kita menghadap di hadapan Allah, kita tak ada penyesalan yang kitanya akan berlaku pada diri kita. Hari ini saya nak sambung tentang tanda-tanda berlakunya kiamat ini pada tanda yang ke-38. Semenjak daripada awal kita sebut tentang tanda nak berlakunya kiamat, hari ini ada sampai yang tanda-tanda yang ke-38 di mana akan berlaku peperangan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ini tanda yang menunjukkan nak berlakunya kiamat. Orang Islam akan memerangi orang Yahudi. Di antara tanda akan datangnya hari kiamat ialah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi pada akhir zaman nanti. Hal ini disebabkan kaum Yahudi merupakan tentera-tentera Dajjal. Ini di antara puncanya. Lantas diperangi oleh kaum muslimin yang merupakan tentera Nabi Isa AS. Peperangan ini terjadi hingga pohon-pohon dan batu-batu akan berkata, akan sebut, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, mari untuk bunuh dia. Dia akan sebut demikian. Sampai peringkat waktu mana nak berlakunya kiamat ni, pokok-pokok, batu-batu akan bercakap dengan manusia. Dia akan sebut kepada yang disebut dengan orang Islam, wahai orang Islam, mari sini, mari. Belakang aku ni ada Yahudi yang sedang bersembunyi. Ada Yahudi yang sedang menyorok. Bunuhlah dia, jangan biarkan dia hidup. Ni keadaan yang berlaku. Kaum muslimin sebenarnya telah berperang dengan Yahudi ini semenjak zaman Nabi SAW lagi. Mereka dapat mengalahkan kaum Yahudi
dan mengusir daripada Jaziratul Arab sebagai pelaksanaan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, la ukhrijannal yahud wan nasara min jaziratil Arab hatta la ad'a fiha illa musliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sungguh aku akan keluarkan Yahudi dan juga Kristian min jaziratil Arab, daripada jazirah Arab, hingga tidak ada yang aku biarkan kecuali yang beragama Islam sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini gambaran yang berlaku, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kita dengan Yahudi ini berlaku sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Di mana Yahudi memerangi Rasulullah, perang lawan Rasulullah, kemudian cuba bunuh Rasulullah, cuba sihir Rasulullah, cuba berbuat macam-macam gaya pada Rasulullah. Sehinggalah Yahudi dikeluarkan daripada Jaziratul Arab, daripada yang disebut Mekah, Madinah ini. Sehingga kan mereka diharamkan untuk jejak kaki di kota Mekah dan juga kota Madinah, di tanah haram ini. Dua tanah haram ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada seorang pun Yahudi boleh pijak dan tak ada seorang pun Kristian yang boleh jejak di kawasan itu, yang disebut dengan tanah suci, yang dinamakan dengan dua tanah suci milik orang Islam ini pada hari ini. Sebenarnya satu lagi sepatutnya di Masjidil Aqsa, tapi oleh kerana orang Islam dalam keadaan cuai dan leka, terlepas Masjidil Aqsa di genggaman mereka ini. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukanlah peperangan yang menjadi tanda telah dekatnya hari kiamat itu. Zaman Rasulullah, perang bukan tanda dekat dengan kiamat, tetapi disebut dalam beberapa hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan bahawa kaum muslimin dan juga akan memerangi mereka pada waktu Dajjal telah muncul dan Nabi Isa alaihi salam telah turun. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu sebuah hadis yang panjang yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau pada waktu terjadinya gerhana matahari. Dalam khutbah tersebut Rasulullah menyebut tentang Dajjal, sambil Rasulullah menyebut begini dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu yahsurul mu'minin fi baitil maqdis fayanziluna zilzalan shadida fayuzalzaluna zilzalan shadida thumma yuhlikuhu Allah tabaraka wa ta'ala wa junudah hatta inna jizmal khabiti أو قال أصلا حابط وقال حسن الأشيب وأصل الشجرة لينادي أو قال يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهود أو قال هذا كافر تعالى فاقتله قال ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. Disebut dalam hadis Rasulullah yang panjang ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum mukminin di Baitul Maqdis. Dajjal akan berkumpul, akan mengepung kaum mukminin di Baitul Maqdis, lantas menggoncangkannya dengan kuat. Dia akan kumpul di Baitul Maqdis, dia dikepung orang Islam di Baitul Maqdis, sehingga kan digoncangkan dengan segoncang-goncang. Kemudian Allah Ta'ala membinasakan bersama tenteranya hingga pangkal dinding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Summa yahlikuhu Allahu tabaraka wa ta'ala wa junuduh hatta inna jizma habit. Hasan al-Asyab, Abu Ali al-Hasan bin al-Musa al-Asyab al-Baghdadi berkata, pangkal pohon besar mula memanggil, sehinggalah pangkal waqala al-Hasan Asyab wa asla syajarati la yunadi, pangkal pohon akan memanggil-manggil di waktu itu, wahai mukminin, wahai muslim, ini ada Yahudi, atau ia akan berkata ini ada orang kafir, kemarilah dan bunuhlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dengar aja pokok-pokok ni, dinding-dinding ni, batu-batu ni bercakap demikian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal itu tidak akan terjadi sehingga kalian melihat perkara-perkara yang menyesatkan hati kalian dan kalian saling bertanya satu sama lain
apakah Nabi kalian pernah mengingatkan pada kalian tentang hal itu? Ditanya demikian. Masing-masing, walan yakunu dzalika kadzalik. Tak berlaku perkara keadaan demikian. Hatta tarau umuran yatafaqam. Rasulullah kata, tak berlaku keadaan demikian sehingga kan kalian melihat di antara kalian ni perkara-perkara yang kecil-kecil pun berkelahi. Sama-sama kamu. Berkelahi di kalangan kamu. Fi anfusikum. Dan di kalangan kamu ni sibuk tanya. Tanya halka nabiyyukum dzakara lakum min hadhikra. Nabi mengajar ke benda yang demikian. Nabi ada sebut tak yang berlakunya Dajjal ni ada tak? Orang dah mula, orang panggil, orang dah tak ada agama. Di saat mana hujung akhir zaman, masing-masing sibuk guna akal. Tak nak guna lagi wahyu. Masing-masing kata, Nabi ajar ke macam ni. Ini keadaan yang nak berlakunya, datangnya keadaan yang kelam kabut saat yang demikian. Imam Asy-Syaikani meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam mula memerangi orang Yahudi. Rasulullah cerita demikian. Tak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tak akan berlakunya kiamat sehingga bila? Sehingga orang Islam berperang dengan puak Yahudi. Rasulullah sebut demikian. Kemudian fayaqtuluhumul muslimun. Lalu mereka memerangi balik orang Islam. Kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka sehingga bersembunyi. Orang Yahudi ni takut tak takut keadaan demikian, hatta yaqtabiyal yahud min wara'il hajar. Sehingga orang Yahudi itu mula berlari ketakutan di belakang-belakang batu. Menyorok di belakang-belakang batu. Kemudian wasyajara fayaqul, dan di belakang pokok-pokok. Menyorok di belakang pokok. Takut kena bunuh pada orang Islam. Dah mereka khianat sangat. Pada Nabi-Nabi khianat. Pada orang Islam khianat. Pada sampai satu saat di mana orang Islam ada kekuatan membunuh puak-puak Yahudi pula. Bila demikian, lalu mereka lari di belakang-belakang pokok. Fayaqulul hajar. Lalu pokok-pokok ni akan berkata. Awis syajar. Ataupun batu-batu ni berkata, ataupun pokok-pokok ni berkata. Batu pun bercakap, pokok pun bercakap. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah. Hadza Yahudi, ini orang Yahudi. Khalfi, yang berada di belakangku. Fata'ala faqtulhu. Mari, pakat datang dekat-dekat. Bunuh yang disebut dengan jahatnya Yahudi ini. Bunuhnya Yahudi ini. Illal gharqa, kecuali satu pohon yang disebut dengan pohon gharqa. Fa innahu min syajaril yahud, kerana sesungguhnya pokok itu pokok yang termasuk di kalangan pokok-pokok Yahudi. Ada sepohon je pokok Yahudi. Selain daripada pokok nama gharqa, selain daripada pohon yang nama gharqa, semuanya pokok-pokok orang Islam, milik orang Islam, dan mereka akan tolong orang Islam bila sampai saat di mana dibunuhnya puak-puak Yahudi ini. Tunggu masa je dipanggil demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Menurut lahiriah hadis yang kita baca ni, ya, batu dan pokok serta lain-lain akan adalah sebenarnya dalam keadaan sebenar. Hal ini disebabkan peristiwa berbicara benda-benda mati itu telah sah riwayat dalam sebuah hadis tentang peperangan dengan kaum Yahudi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, asal pokok-pokok batu-batu mana boleh bercakap. Tapi bila sampai saat dia, sampai masa dia tersebut, tiba-tiba Allah jadikan pokok-pokok bercakap. Batu-batu bercakap. Kerana apa dia? Ni tanda nak berlakunya kiamat. Dekat dah. Nak berlakunya kiamat. Hal ini kita telah bicarakan sebelum daripada ni. Jika benda mati dapat bercakap pada waktu itu, tidaklah perlu untuk menggantikan perbicaraan pohon dan batu itu sebagai majas, sebagaimana pendapat sebahagian ulama, kerana tidak ada dalil yang mengharuskan untuk mengertikan lafaz tersebut pada bukan hakiki. Maknanya kita tak payahlah kata yang batu tu ialah manusia, tak perlu. Tak perlulah kata yang kayu tu manusia juga, bukannya tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jelas. Yang bercakap tu batu-batu akan bercakap. Manakala kayu-kayu tu, pokok-pokok tu akan bercakap. Bercakap sebut. Kecuali satu jenis je. Pokok yang yang akan menyembunyikan
yang disebut dengan pokok Yahudi. Siapa dia? Pokok Gharqa. Pokok Gharqa ni saya dipahamkan Yahudi pakak-pakak tanam dah sekarang untuk nak menyembunyikan diri. Konon-kononnya mereka tersebut nak selamat di waktu mana berlaku saja pembunuhan yang akan berlaku, peperangan daripada orang Islam, serang saja Yahudi, di waktu itu mereka lari. Lari akan melari. Ingat betul-betul ni. Saya nak ingatkan pada generasi-generasi yang akan datang nanti, kalau kalian hidup satu zaman nanti, satu hari nanti, ataupun kita, bila satu hari nanti datang saat mana orang Islam mula marah dan juga mula menghancurkan pokok Yahudi, membunuh Yahudi, maka di waktu tersebut hanya pokok Gharqa saja. Ya, pokok Gharqa saja yang menyembunyikan mereka. Batu tu pun akan cakap, Rasulullah sebut. Manakala pohon-pohon kayu tu pun akan cakap, sebut, wahai Muslim, ini kafir ni yang datang, Yahudi yang menyorok sekarang ni di belakang pokok, batu-batu dan pohon-pohon ini, bunuhlah dia. Jangan biarkan dia hidup. Itu tanda yang ke-38. Tanda yang ke-39, di mana perempuan lebih ramai daripada lelaki-lelaki. Ini tanda. Tanda dunia nak kiamat, bila semakin ramai orang perempuan daripada orang lelaki. Sama ada ramai itu maksudnya ramai perempuan sungguh, ataupun orang lelaki perangai macam perangai orang perempuan. Jadi penakut. Pun ada juga begitu. Ni alim ulama pun ada tafsir demikian. Orang lelaki ada, tapi perangai macam perempuan. Perempuan apa dia? Penakut, tak pertahankan, tak nak berani mempertahankan Islam. Tiba-tiba sibuk dengan nak mempertahankan perut dia, nak jaga yang disebut kepentingan diri sendiri. Fenomena lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki ini tentunya akan terjadi tatkala mana fitnah, pembunuhan dan huru-hara semakin dahsyat. Bila orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Bila orang lelaki mati, orang lelaki ramai sangat mati. Mati kerana apa? Dia perang, bunuh, dan kemudian huru-hara. Akibatnya, akibat kacaulah perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan yang telah diawali sejak zaman Nabi Adam juga Hawa. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah dan keagungan ajarannya serta pengaturan atas urusan-urusan makhluknya. Pada akhir zaman akan terjadi fitnah berupa pembunuhan yang semakin dahsyat. Pembunuhan yang semakin teruk kerana perbuatan tangan manusia. Ni bila dunia ni semakin berakhir, berkelahi, perang, bunuh membunuh. Di Syria sampai hari ni tak habis lagi. Di Iraq, di Yaman perang, di negara-negara tertentu sedang perang. Perang ni di antara satu sama lain, keseimbangan di dunia menjadi kacau kerana terbunuhnya sebahagian besar kaum laki-laki. Seimbangan tak sama dah. Orang lelaki dengan orang perempuan, ramai orang perempuan. Iaitu orang yang terlibat dalam peperangan ialah orang lelaki. Mereka lah yang terbunuh dalam fitnah peperangan, huru-hara dan keributan, bukannya perempuan. Yang terbunuh ialah orang lelaki. Orang lelaki yang ramai yang mati. Kerana adanya peperangan itu, dapat disebut bahawa pada saat itu, yang tersisa lebih ramai ialah orang perempuan daripada orang lelaki. Dan orang lelaki perang, mati. Perang mati, ramai orang perempuan yang ada. Tentu para perempuan juga berada dalam kesesatan. Sebagaimana para suami mereka yang sesat, mereka pun sama sesat. Tetapi bukan kerana mereka ikut dalam peperangan dan pembunuhan, melainkan kerana memenuhi kebutuhan ataupun keperluan biologi dan juga syahwat dengan tidak dilandasi aturan agama. Bila suami tak ada, perangai orang perempuan berubah. Perangai orang perempuan ni jadi berubah terus. Sebab tu orang lelaki menjadi pemimpin pada orang perempuan. Tiba-tiba orang lelaki tak ada. Orang perempuan dia jadi PA lain terus. PA dia tu kerana tidak dipimpin oleh orang lelaki. Bila jadi demikian, dia kerana nak memenuhi biologi tubuh badan dia ni sendiri. Dalam keadaan pada diri dia, dia berzina, dia melacur, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Mereka bergaul dengan laki-laki yang masih lagi tersisa daripada peperangan itu. Orang perempuan ni, bila tengok orang lelaki dia tak ada, dia campur, dia gaul dengan orang lelaki yang masih lagi baki ni, berlaku perzinaan. Digambarkan bahawa seorang lelaki memiliki 50 wanita di saat itu. Tanda-tanda akhir zaman. Seorang lelaki ada 50 betina-betina yang sibuk mengejar seorang lelaki di saat itu. Mereka menemuinya dan berkata, nikahilah aku, nikahilah aku. Orang perempuan ni sibuk
pergi jumpa dengan lelaki tu, kahwin dengan saya lah. Kahwin dengan saya. Ni nak sebut kahwin tu kahwin lah. Maksudnya apa dia? Zinailah aku. Maknanya stubihilah aku. Katanya mereka sebut. Anas radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku ingin menyampaikan kepada kamu satu hadis yang tidak akan disampaikan pada kamu oleh seorang pun sesudahku. Iaitu aku mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat, an yurfa'al ilm, diangkatnya dan dicabutnya ilmu. Orang jadi tak cerdik. Di antara tanda lah, kita dah sebut dah awal. Di mana ilmu terangkat. Orang jadi bodoh. Ramai yang jadi bodoh. Ikut hawa nafsu. Kebanyakan manusia memikir cara binatang memikir. Tak memikir cara yang disebut dengan cara Islam yang ajar. Hidup dia boleh makan biawak. Dia boleh tidur dengan najis. Dia boleh tidur dengan anjing. Misal contohnya yang mudah. Maknanya dia dah mula berfikiran dia tu dalam keadaan berfikiran yang tidak lagi dengan ilmu, tetapi didasarkan kepada syahwat pada diri dia. Tanda wa yaksurul jahl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semakin ramainya orang yang jadi jahil. Yang bodoh-bodoh ni semakin ramai. Wa yaksuruz zina, dan kebanyakan manusia ni hidup dalam keadaan zina. Akhir zaman manusia berzina. Wa yaksurus syarbul khamr, dan manusia ni sibuk minum arak. Minum arak. Dan minum arak ke isak dadah ke pil kuda, macam-macam gaya jenama-jenama yang ada, kebanyakan begitu. Jadi terjadi demikian. Jadi suami orang tapi isak ganja. Jadi isteri orang tapi isak ganja. Ada ramai di kalangan kita jadi demikian. Wa yaqillar rijal wa yaksurun nisa, dan sikitnya orang lelaki dan ramainya orang perempuan. Rasulullah sebut, hatta yakuna li khamsina imra'atin rahmatul qayyim al-wahid. Rasulullah kata, sehingga kan di akhir saat itu ada 50 orang wanita, hanya terdapat seorang saja lelaki. Daripada 50 perempuan itu, seorang saja lelaki. Yang inilah yang menyebabkan berlakunya tanda-tanda nak berlaku kiamat itu sendiri. Kemudian tanda yang ke-40. Semenjak daripada kita sebut tanda-tanda kiamat ni parahan sekian, sampai pada tanda yang ke-40. Di mana gempa-gempa semakin banyak. Petir-petir semakin banyak terjadi. Dan hujan turun dalam keadaan lebat, membanjiri dan menyebabkan banjir yang besar yang terjadi. Ini di antara tanda-tanda. Banyaknya peristiwa gempa bumi yang akan terjadi di muka bumi telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda datang hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taqsurus sawa'iq iktirabis sa'ah fayusbihal qaum fayaquluna man sa'iqal barihah fayaqulun sa'iqal barihah fayaquluna sa'iqa fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan terjadi banyaknya kematian, mendekati terjadinya kiamat. Sehingga di pagi-pagi hari satu kaum tanya, siapa yang mati malam tadi? Bangun-bangun tidur tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, orang celik-celik mata sibuk tanya, siapa yang mati semalam? Mereka menjawab, si fulan dan si fulan telah mati. Orang ni mati, orang ni mati. Tanda berlakunya hari yang disebut dengan hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la taqumus sa'ah hatta yumtiran nas mataran la tukinnu minhul buyutul madar wa la takun minhu illa buyutus sya'ar. Rasulullah sebut kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia dihujani hujan-hujan yang rumah-rumah tembok tidak dapat melindungi daripadanya, kecuali kemah-kemah yang berada di tengah-tengah padang pasir yang menyelamatkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la taqumus sa'ah, tak akan berlaku kiamat hatta yumtiran nas matran la tukinnu minhul buyutul madar. Mana-mana rumah-rumah yang teguh-teguh tu ranap dengan hujan yang lebat, kemudian mengaruskan arus deras, menghilangkan rumah-rumah mereka tersebut. Wala takun minhu, mereka tak boleh tinggal illa buyutus sya'ar, kecuali dalam kemah-kemah
di tengah-tengah padang pasir, jauh sikit, ataupun di atas gunung saja, di saat itu barulah lalu mereka boleh selamat. Kelak akan terjadi peristiwa di mana hujan diturunkan oleh Allah dengan sangat dahsyat, sehingga rumah-rumah yang terbuat daripada batu-batu dan tembok-tembok tidak mampu melawan air yang mengarus deras tadi. Rumah-rumah yang kuat. Sementara itu, kemah-kemah bertahan melawan dahsyatnya gemparan ataupun gempuran hujan, kerana kemah-kemah itu lentur dan terbuat daripada kain. Rumah-rumah yang awalnya kokoh, terbuat daripada batu-batu dan tembok-tembok, akan dipenuhi air hingga akhirnya roboh kerana rapuhnya dan tak mampu bertahan saat yang demikian. Ini gambaran saat mana berlakunya kiamat ini. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, la taqumus sa'ah hatta taqsural zalazil. Rasulullah kata, tak akan berlakunya kiamat kecuali sehingga banyaknya berlaku gempa-gempa. Gempa-gempa mula bergempa. Gum, gum, gum. Kejap-kejap gempa. Kejap-kejap gempa. 5.4 skala Richter. 7.2 skala Richter. Kadang-kadang dengar sampai 9 skala Richter. Nak sebutnya gambaran gempa-gempa yang mula berlaku. Tanda nak berlakunya kiamat. Yang Allah SWT nak tutup alam ini sendiri. Selain itu, ramai orang yang ditenggelamkan ke dalam muka bumi. Diubah raut wajah mereka. Tanda-tanda nak berlaku kiamat. Wajah-wajah berubah dan dilempari dengan batu. Sebagaimana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalat qultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun. Qala na'am idza dhahara al-khubth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akan sampai saat akhir umat aku, di mana pada akhir umat aku yang ditenggelami dalam bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada yang tenggelam khasfun wa maskhun, dan juga ada yang diubah raut wajah dia. Ada yang wa qadhfun, ada yang dilempar batu-batu. Maknanya lempar fitnah-fitnah pada tu badan dia. Qalat, lalu sahabat-sahabat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun. Adakah kita ni semua akan mati, sedangkan di saat itu ada orang yang soleh dalam kumpulan itu ya Rasulullah. Orang soleh ada. Tiba-tiba hancur lebur juga ke kami waktu itu ya Rasulullah. Qala na'am. Lalu Rasulullah jawab, ya. Rasulullah jawab, ketika mana idza dhahara al-khubth, ketika maksiat itu menjadi maharajalela. Orang tak takut dalam buat maksiat. Orang buat jahat ni, orang berani terang-terang buat jahat. Buat jahat ni, mencuri, buat jahat dalam keadaan yang terang-terang, berzina terang-terang. Orang rakam perzinaan dia dan sebar pula perzinaan dia. Orang rakam khianat dia, bunuh kucing, bunuh orang, dia rakam, kemudian disebar pada orang ramai. Allahu Akbar. Dia mencuri, dia buat tayangan, dia mencuri, dia bunuh orang, dia buat tayangan live untuk bunuh orang. Saat mana akhir zaman berlaku. Ini di antara tanda-tanda. Dan tanda yang ke-41 lagi, bulan sabit terlihat lebih besar daripada yang disebut dengan yang terakhir. Bulan akan terlihat lebih besar daripada biasanya, sehingga dengan melihatnya manusia jadi pelik. Bulan tu jadi besar. Kita tengok di bulan tu, biasanya bulan kita tengok biasa-biasa, tiba-tiba bulan jadi besar. Bulan tu jadi besar daripada biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min iqtarabis sa'ah ittifahu ahilah. Rasulullah sebut di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana menggelembungnya, membesarnya bulan sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bulan sabit itu di awal bulan tu, dia kecil je, biasanya kecil tu, tiba-tiba mengembung. Nampak kembung bulan ini sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min iktirab bis-sa'ah an yura hilalu qabalan fayuqal ibnu laylatain. Di antara tanda telah dekatnya hari kiamat,
telah mengembung, membesar. Bulan sabit hilal ini sendiri. Dan hilal tanggal 1 dikatakan tanggal 2. Bila kita tengok bulan ini sepatutnya 1, tapi dianggap 1 hari bulan. Tapi bila tengok 1 hari bulan tu, orang kata macam 2 hari bulan. Yang dimaksudkan dengan membesar itu bulan sabit. Dalam kedua riwayat ini bahawa bulan ataupun bulan sabit yang terbit pada awal bulan itu terlihat besar seolah-olah sudah tanggal 2. Menjadi pada bulan 2 dah di saat yang demikian. Kemudian akhir sekali kita nak sebut bahagian yang kedua, tanda-tanda yang besar yang menunjukkan nak berlakunya hari kiamat ini, di mana munculnya Imam Mahdi. Ni akhir sekali kita nak sebut munculnya Imam Mahdi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan dalam Imam Mahdi ini. Khusus kita akan cerita tentang Imam Mahdi pada perbincangan yang akan datang nanti. Dan kita akan cerita mengenai bagaimana perlawanan dengan Dajjal. Dan bagaimana keadaan yang berlaku di saat mana timbulnya yang disebut dengan Imam Mahdi. Dan juga ciri-ciri Dajjal. Dan juga bagaimana keadaan Dajjal itu sendiri. Menjelang kemunculan Dajjal, macam mana keadaan dia. Dekat nak berlakunya saat mana Allah nak tutup dunia ini. Dan insya-Allah dalam siri-siri ini kita akan cerita tentang mengenai bila nak berlaku kiamat tu bagaimana keadaan berlaku. Suasana huru-hara, keadaan gelap malam pekat, dan bagaimana keadaan yang kita nak selamat daripada suasana Dajjal itu sendiri. InsyaAllah dalam perbincangan kita lepas pada ni kita akan sebut tentang mengenai Dajjal, Imam Mahdi, kemudian lepas itu timbul Dajjal dan bagaimana pertembungan dan Nabi Isa AS dan sebagainya. Kita akan bincang dalam perbincangan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkati dan Allah rahmati semua di kalangan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.